Seterusnya, hukum puasa Ramadan. Apakah hukum puasa Ramadan? Tuan-tuan, saya nak nasihat diri saya dan kita semua. Sekarang ni PKP, tanya anak-anak, apa hukum puasa Ramadan yang kita duk puasa tiap-tiap tahun? Tanya tuan-tuan. Tanggungjawab untuk mengajarkan fardu ain ini adalah tanggungjawab ayah dan suami. Suamilah yang wajib mengajarkan isterinya. Ini ilmu al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Maklumat-maklumat yang mesti kena tahu, mesti orang yang di bawah tanggungan kita kena tahu. Nah, hukum berpuasa Ramadan. Nampak simple ni, nampak simple. Orang yang ahli mengaji masjid surau sebelum PKP kan, selalu duduk pergi semayang masjid surau. Allah ustaz, hukum puasa Ramadan ni ustaz tak ada orang tak boleh jawab. Jangan kata macam tu tuan. Tanya dulu anak-anak kan, sebab saya mengajak sekolah menengah kan, dahulu 8 tahun saya mengajak sekolah menengah. Saya tahu keadaan anak-anak remaja kita sekarang sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Benda-benda yang basic information pun, maklumat yang sangat asas tak tahu. Tanya Rasul Ulul Azmi, tanya maksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun tak boleh dijawab. Wahai ayah, wahai suami, ketahuilah isteri dan anak-anak kamu di bawah tanggungjawab kamu untuk kamu sampaikan. Berkata pengarang Ustaz Muhadir pada soalan keempat, ijma' mengatakan bahawa puasa bulan Ramadan adalah fardu. Puasa bulan Ramadan adalah fardu. Ini tak ada khilaf tuan-tuan, tak ada khilaf. Kun ada seorang ulama pada kurun tertentu, kurun sekian-sekian, sebut bahawa puasa bagi dia adalah sunat muakkad. Tak sama macam korban. Korban ada yang kata wajib, ada yang kata sunat muakkad, melakukan korban. Begitu juga witir, ada yang kata wajib indal Hanafiyah, dan ada yang kata sunat muakkad. Adapun puasa Ramadan ijma' keseluruhan para ulama, ke semua mazhab dan ke semua ulama, termasuk ulama-ulama di luar mazhab 4 pun mengatakan ianya fardu puasa Ramadan. Soalan kelima, rukun ataupun fardu puasa. Rukun ataupun fardu puasa. Rukun dengan fardu puasa apa beza? Sama. Syarat di luar. Syarat di luar. Rukun atau fardu sama. Syarat benda lain. Tetapi kalau tak ada syarat, tak sahlah puasa itu juga. Tak ada rukun pun tak sah, tak ada syarat pun tak sah juga. Cuma apa beza rukun dengan syarat? Rukun adalah diri puasa itu. Syarat dia berada di luar yang menyokong puasa tu, tapi kedua-duanya sama penting. Pokok pisang, daun dia itu rukun, batang dia rukun, akar dia rukun, buah dia rukun, tanah itu syarat, air yang untuk dihidup itu syarat, udara itu syarat, cahaya matahari yang itu syarat. Itu bolehkah pokok pisang tanpa tanah? Tak boleh. Tetapi adakah tanah itu sebahagian daripada pokok tu? Bukan. Itulah perbezaan fardu dan syarat. Fardu dan syarat. Rukun atau fardu puasa ada dua. Rukun dengan fardu sama. Rukun atau fardu puasa ada dua. Yang pertama, menahan diri daripada melakukan apa yang boleh membatalkan puasa. Yang kedua, niat pada malam hari. Niat pada malam hari. Soalan yang kelima. 6. Kenapa niat puasa fardu mesti ada? Saja aku puasa fardu, kan kita niat pada waktu malam. Kenapa kena sebut fardu? Ni di sisi Syafi'i ya. Di Malaysia ni mazhab Syafi'i tau. Kita ni mazhab Syafi'i. Jadi kita berpuasa mengikut mazhab Syafi'i.
kalaupun orang itu dia pakar mazhab Hanafi, contoh mengaji di mana-mana tempat mazhab Hanafi, dia reti, dia boleh mengajak kitab fiqh Hanafi, dia balik dia tak mengajak fiqh Hanafi kerana merai penduduk setempat di Malaysia yang mana rujukan para muftinya, rujukan asas mufti-mufti di Malaysia yang muktabar ini adalah mazhab Syafi'i, dan amalan penduduk setempat di Malaysia adalah berpandukan mazhab as-sadati Syafi'iyah. Maka pendakwah yang bijak, pendakwah yang cerdik, pendakwah yang rasional, yang hakim, dai yang hakim, alimun yang bijaksana, dia takkan buat masuk mazhab itu dan ini untuk diterangkan kepada masyarakat, ataupun dia mengajak masyarakat untuk mengamalkan mazhab lain di tempat yang kebanyakannya adalah beramalan dengan mazhab Syafi'iyah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, puasa mesti sebut puasa fardu. Niat puasa fardu mesti ada untuk membezakan dengan hanya semata-mata menahan lapar. Ia juga untuk membezakan dengan puasa sunat, dengan puasa sunat. Nah, nanti kita tengok wallahu alam ada dalam ni perbahasan puasa sunat. Nah, saja aku puasa sunat esok hari itu dah boleh. Kan kalau puasa sunat Isnin, puasa sunat Khamis. Kecuali puasa-puasa sunat yang muayyan. Saum muayyan. Kalau puasa sunat yang umum tu boleh sebut macam tu saja. Saja aku puasa sunat. Cukup. Kan? Tapi kalau puasa Ramadan, saja aku puasa fardu. Ramadan. Okey. Untuk membezakan dengan puasa sunat. Soalan ketujuh, kenapa perempuan yang haid tak boleh berpuasa? Kalau puasa juga hukumnya haram, maksudnya berdosa. Okey. Perempuan yang haid tak boleh berpuasa, hukum dia lita'abbudi. Kerana apa maksud ta'abbudi? Kerana itu kehendak syarak. Tak faham juga, kerana itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je jawapan dia, kehendak Allah. Apa sebenar-benar rahsia dia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dalam syurga insya-Allah pakat-pakatlah tanya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa dulu, contohlah contoh, kenapa dulu orang haid tidak boleh berpuasa? Bukan saja puasa Ramadan, bahkan puasa sunat pun tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Okey, sah ataupun tidak? Itu ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tak payah bahaslah. Tengok yang asas cukuplah, kita tengok yang asas. Kemudian soalan ke-8. Kita ada 11 soalan untuk yang bab pertama. Antara puasa dan jemputan. Kalau satu orang puasa sunat, muka surat 4, dia ke majlis perkahwinan ataupun kenuri atau apa-apa keraian. Kenuri, orang panggil buat kenuri, kahwin ke atau bukan kenuri kahwin ke, maka afdal, kata para ulama, lebih utama dia berbuka. Siapa dia ni? Hak puasa tadi ni lah, hak puasa sunat tadi. Dia ni siapa? Yang berpuasa sunat tadi. Tuan-tuan, bulat perkataan dia, buat anak panah, pi kat berpuasa sunat, garis kataan berpuasa sunat. Dia berbuka, afdal dia berbuka dan memakan hidangan jika orang yang menyebutnya boleh tersinggung jika dia tidak memakan hidangannya. Kita kenal orang tu. Dia ni kalau dia jamu makan, tak makan, esok tarik muka. Nanti tarik muka. Tuan-tuan. Jadi saya dulu balik tak berapa nak gemuk sangat. Kemudian bila balik berceramah apa semua, orang jamu makan. Adakah orang jamu mungkin 7.30? Lepas ceramah orang jamu makan. Jadi bila makan lewat, subhanallah, badan pun makin besar. Dan pernah saya ambil keputusan untuk tak makan. Makan siap-siap, tak makan. Bila tak makan, orang tarik muka. Subhanallah. Betul ni hak yang Ustaz Muhadir sebut ni kan. Jadi tempat tu kita tahu lah. Tempat tu kita tahu dah. Walaupun yang saya cerita tadi malam lepas ceramah kan, cuma nak beritahu suasana tu. Kalau kita puasa sunat, afdal kita berbuka
jika orang yang jemput tu boleh tersinggung kalau kita tak makan. Tapi kalau dia tak tersinggung, meneruskan puasa sunat lebih afdal. Ini untuk puasa sunat. Nah, itu untuk puasa sunat. Jika dia berpuasa wajib seperti puasa qada, dia puasa qada bukan Ramadan, puasa qada. Bulan Safar, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dia puasa qada, lepas tu pergi kenuri, maka tidak boleh dia membatalkan puasanya. Tak boleh dia batalkan puasanya. Kalau dia batalkan puasa itu, dia berdosa. Dia berdosa. Okey, kemudian nombor 9. Berpuasa mengikut mazhab selain mazhab Syafi'i, boleh tak? Ini yang saya sebut tadi. Ini yang saya sebut tadi. Ulama bahas tak benda tu? Ulama bahas. Ada dalam kitab Tanwirul Qulub, dibahaskan. Tidak boleh berpuasa mengikut mazhab selain mazhab Syafi'i. Itu di negara kita. Di negara kita, sebab mufti-mufti kita mazhab Syafi'i, qadi kita mazhab Syafi'i, kecuali lah di tempat yang bercelaru, yang tak ada mazhab di Malaysia ni. Yang tak ada mazhab, celaru lah tu kan. Tak ada panduan, ikut mazhab ni, ikut mazhab ni, celaru. Dan orang awam tak boleh nak berpegang kepada satu sistem yang umum. Sebab itu ribuan tahun para ulama kita mengajar dan mendidik, mentarbiah ummah untuk berpegang dengan mazhab. Kecuali pada certain keadaan dibenarkan untuk taklid dengan mazhab lain. Bukti para ulama sejak dahulu, imam-imam besar yang bertaraf mujtahid tetapi juga berpegang dengan mazhab, ialah dalam kitab-kitab fiqh disebutkan. Tempat tu pegang dengan mazhab apa, mufti dia mazhab apa, qadi dia mazhab apa, itulah mazhab orang awam di tempat tersebut. Tuan-tuan sekalian, maka tak boleh berpuasa mengikut mazhab selain mazhab Syafi'i, umpamanya mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, kerana dia tidak tahu syarat, rukun, perkara yang batal ikut puasa dalam mazhab lain. Tuan-tuan, okey. Kemudian nombor 10, muka surat 5.